Ayat ini menyatakan bahawasanya para ketua dan pemimpin di kalangan umat kaum Nabi Nuh alaihi salam, mereka ini telah pun menyesatkan agama dan telah pun menyelewengkan pegangan dan kefahaman umat Nabi Nuh alaihi salam dengan menyuruh mereka untuk menyembah Tuhan selain daripada Allah, iaitu dengan memerintahkan kepada orang ramai supaya yang telah kita sebut pada ayat 23 sebelum ini untuk dijadikan sebagai perantaraan, dijadikan sebagai perantaraan di antara penyembahan mereka kepada Allah, dan juga menjadi perantaraan yang memperkenankan segala permintaan mereka atau yang memberikan kesembuhan, rezeki, dan yang menentukan takdir atas sesuatu yang buruk atau yang bermanfaat di dalam hidup mereka. Jadi ini yang disebutkan oleh Nabi Nuh alaihi salam, baginda memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membalasi dan Allah taala menimpakan hukuman kepada para ketua yang menjadi kepala dan tunggak kepada kesesatan umat manusia dan menyekat mereka daripada beriman kepada Allah dan dapat memilih kebenaran dan jalan petunjuk yang dibawa oleh baginda alaihi salam. Maka di sini menunjukkan kepada kita cabaran besar yang dihadapi dalam dakwah Nabi Nuh alaihi salam ini sebenarnya adalah bermula daripada ketua-ketua umat baginda sendiri. Ketua-ketua para pemimpin, orang-orang atasan, orang-orang hartawan di kalangan umat Nabi Nuh itulah yang menjadi pendukung atau penghalang yang terbesar dalam dakwah baginda alaihissalam. Kalau kita baca Quran dalam surah Al-An'am, Allah Ta'ala juga ada berfirman. Apa kata Allah? وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Allah SWT menyatakan, dan demikian kami telah menjadikan bagi setiap para nabi ada musuh. Maknanya mana-mana orang yang membawa kebaikan, dia pasti ada musuh. Itu sunnatullah. Mana-mana kalangan nabi atau rasul atau orang-orang yang menjadi pengikut nabi dan pengikut rasul atau orang yang menyeru pada kebaikan dan kebenaran, mereka pasti akan mendapatkan musuh walaupun mereka tidak mencarinya. Karena Allah dah jadikan musuh itu sebagai satu sunnatullah ke atas mereka untuk menjadi sebahagian daripada ujian bagi mereka. Sama ada daripada kalangan jin kata Allah, ataupun daripada kalangan manusia yang bersahabat dengan jin, yakni syaitan. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا. Allah Ta'ala menyatakan, dan demikian juga kami telah menjadikan bagi setiap para nabi itu adanya akabir. Akabir ni apa dia? Akabir ni daripada perkataan kabara, iaitu orang yang besar-besar. Akabir ni orang-orang yang paling-paling besar, yang mana mereka inilah menjadi perancang kepada kesesatan. Mereka inilah yang menjadi penghalang dan musuh utama kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau tuan-tuan tengok dalam mana-mana misi dakwah para anbiya, memang itulah perjalanan mereka.
Nabi Ibrahim yang menjadi musuhnya Namrud yang paling atas. Nabi Musa alaihissalam menjadi musuh baginda adalah Fir'aun. Begitu juga yang menjadi musuh kepada Nabi Nuh pun para pengetuanya. Demikian juga yang menjadi musuh, yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin Quraisy. Maka mana-mana para anbiya, mereka akan berhadapan dengan para ketua dan para pemimpin yang menjadi penghalang utama kepada dakwah para anbiya. Sebaliknya, yang akan jadi pendukung kepada ajaran para nabi ini adalah kebanyakannya orang-orang bawahan, kalangan hamba, kalangan orang-orang yang berkelas bawahan, kalangan petani, kalangan pekebun. Mereka inilah yang menjadi kebanyakannya pengikut yang menerima kepada dakwah para anbiya. Sebab itu, kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, bila Hercules yang merupakan penguasa Rom, apabila dia berdialog dengan Abu Sufyan, sebelum masa itu Abu Sufyan belum masuk Islam radhiyallahu anhu, tapi dicerita balik lepas dia masuk Islam. Antara yang disoal oleh Hercules kepada Abu Sufyan, dia kata, cuba kamu ceritakan pada kami tentang Rasul yang terakhir yang kamu musuhi itu. Banyaklah soalan yang ditanya oleh Hercules, tapi salah satu daripada apa yang ditanya oleh Hercules ada 3 benda utama. Pertama, dia kata, beritahulah kepada aku keturunan lelaki yang kamu musuhi itu. Hercules kata dia keturunan yang terbaik, bukan daripada keturunan ibu ayah mereka yang tak berkahwin tapi berzina. Hercules kata memang dalam mana-mana kitab yang Allah turunkan, para nabinya Allah akan pilih daripada nasab keturunan yang terbaik, baik Nabi Adam sampailah baginda Nabi Muhammad SAW. Itu adalah keturunan yang paling terbaik. Kerana orang tak boleh mentohmah peribadi keturunan keluarga Nabi SAW. Kemudian soalan penting kedua, Hercules tanya kepada Abu Sufyan. Dia tanya, bagaimanakah orang mengenali ia di kalangan manusia sebelum dia menyampaikan, menyeru kamu kepada agama? Oh, dia cukup dikenali peribadinya, akhlaknya, perlakuannya sebagai Al-Amin. Mana-mana Nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka dikenali di kalangan masyarakat sebelum kenabian dan kerasulan mereka sebagai insan yang baik, terbaik, yang paling sempurna peribadi dan akhlaknya. Supaya dia menjadi hujah, orang tak boleh mempertikaikan apa yang dia bawa, kerana dia telah dikenali kebaikannya sebelum dia membawa sesuatu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang Hercules tanya, iaitu siapakah di kalangan para pendukung kepada ajaran Nabi itu setelah mana dia berdakwah. Bila dikatakan yang menjadi pendukungnya, pengikutnya adalah orang-orang bawahan, orang-orang susah, orang-orang hamba, maka begitulah sunnatullah yang Allah jadikan di kalangan para nabi. Daripada zaman Nabi Nuh alaihissalam berdakwah sampai zaman Nabi Muhammad SAW berdakwah, yang menjadi pengikut pertama mereka kebanyakannya adalah orang-orang yang teratas, tetapi kebanyakannya di antara mereka adalah orang yang bermula daripada pihak bawahan. Itu adalah merupakan perjalanan dakwah yang dihadapi oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Apa makna yang kita kena faham kat sini? Kita nak fahami dalam kehidupan kita secara tadaburnya, Islam ni dia tak semesti naik daripada orang-orang
yang berkuasa. Tapi Islam dia berkembang, dia akan bermula daripada orang-orang bawahan yang tak dikenali, yang biasa. Tapi lama kelamaan, orang yang biasa, yang lemah ini, mereka akan mendapatkan kuasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana kita lihat bagaimana bermulanya Nabi SAW dengan para sahabatnya, sehinggalah daripada orang yang ditindas kepada akhirnya Allah memberikan kepada mereka kekuasaan di Madinah, dan mereka menguasai kembali di kota Mekah. Ini satu janji Allah. Bahkan ada dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan, yahmilu hadzal din min kulli fajirin. Akan datangnya zaman di mana yang akan membela agama ini sendiri, yang menaikkan agama Islam ini sendiri daripada tangan seorang fajir. Ini daripada tangan seorang yang pendosa. Dia ni dulu pendosa, parti dosa. Ya, dia ni jahat, bukan orang baik. Tapi akan datang, dia inilah yang akan melunjak agama itu dan mendukung agama ini, sehingga kan agama itu menjadi agama Islam yang cukup dikenali. Ya, mungkin asalnya, ada ulama tafsirkan masuk hadis ini, asalnya orang tu dia kafir ke, asalnya dia fasik ke, tapi setelah dia mengenali tentang Islam, dia inilah yang akan menjadi pembela dan pejuang Islam di suatu hari nanti. Ini gambaran yang Nabi SAW nak sampaikan pada kita berkenaan dengan maksud ayat 24 daripada pengajaran yang boleh kita ambil. Dan pastinya yang akan menjadi penghalang kepada kebenaran, penghalang kepada kebaikan adalah orang-orang yang berkepentingan. Yang berkepentingan kat sini siapa? Pemimpin-pemimpin bagi umat Nabi itu. Kenapa? Kerana mereka risau akan kehilangan apa yang ada di sisi mereka. Mereka khawatir hilang pengaruh, hilang kuasa, hilangkan jawatan, dan juga hilang segala kekayaan mereka, disebabkan kerana jika mereka sendiri menerima ajaran daripada apa yang dibawa oleh Nabi itu kepada mereka. Sebab tu kalau kita baca dalam riwayat Ibn Hisham, dalam sirah Ibn Hisham ada bawa satu riwayat bila Akhnas bin Syarik yang merupakan teman rapat kepada Abu Jahal, dia pernah sembang dengan Abu Jahal. Dia kata, apa pendapat mataqulu fi ma unzila ala Muhammad? Apa pandangan kau wahai Amr bin Hisham tentang apa yang telah diturunkan kepada Muhammad? Atarauhu annahu, apakah kau menyangkakan annahu minal wahyi, dia ni daripada wahyu? Maknanya apa yang Nabi SAW terima itu adalah daripada wahyu? Ataupun kau menyangkakan yang apa yang diturunkan kepada Muhammad itu adalah merupakan yang disebutkan sebagai asatir, yakni cerita-cerita mengawur? Abu Jahal dengan ikhlas dia cakap, apa pandangan aku menyangkakan apa yang diturun kepada Muhammad itu adalah kalam Tuhan. Abu Jahal mengaku itu kalam Tuhan, kerana Abu Jahal ni orang yang berpendidikan, dia orang yang berpengetahuan. Orang panggil dia Abu Jahal tu, yang bagi gelaran dia Abu Jahal bukan masyarakat. Allah suruh Nabi bagi dia gelaran Abu Jahal. Orang Arab panggil dia apa? Abu apa? Abu Al-Hakam. Abu Jahal dia dikenali di kalangan penduduk jahiliah Abu Al-Hakam, itu gelaran dia. Maknanya bapa kepada kebijaksanaan.
bukan pandai-pandai biasa ni, bapa kepada orang pandai, ya. Al-Hakam, mana yang membuat keputusan, semua serah kat dia. Apa-apa semua serah kat dia sebab dia paling pandai. Bila dapatkan Nabi, Allah suruh Nabi jangan panggil dia Abu Hakam, panggil dia Abu Jahal. Sebab kalau cerdik, tak gunakan kecerdikan tu untuk beriman, jahil lah. Orang tak cerdik lagi namanya, kerana dia tak memanfaatkan kecerdikan dan kepandaian dia. Itu yang dimarah tu, kerana dia dipanggil sebagai Abu Jahal, sedangkan orang memanggilnya Abu Al-Hakam. Ya, baik. Maka bila dia kata, apa yang menghalangiku untuk mengikut apa yang telah diberikan pada Muhammad adalah, dia kata apa? Riasah, iaitu kepimpinan. Kerana kalaulah sekiranya aku beriman kepada Muhammad, sudah pasti Muhammad yang akan menjadi pemimpin kita. Sebab dia Nabi kan, dia akan jadi pemimpin kita. Kita kena duduk di bawah dia. Maka sampai bilakah keturunan Bani Makhzum, ini keturunan dia lah, Quraisy Bani Makhzum, perlu duduk di bawah kepimpinan Quraisy Bani Hashim. Kerana dia dah dendam lama lah. Sebab Datuk Nabi dapat menguasai sebagai pengetua Mekah ni dah lama. Jadi dia kata bila lah pula nak dirasai oleh Abu Jahal. Jadi kerana atas faktor itulah Abu Jahal memusuhi Nabi SAW. Bukan kerana dia tak kenal Nabi itu siapa, dia kenal, dia tahu, tetapi adalah kerana keadaan ketamakan dia itu yang menjadi penghalang kepada dia hendak menerima petunjuk Allah SWT. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW, Nabi beritahu kat kita, fitnah akhir zaman yang paling Nabi takut adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Sebab itu dalam satu hadis, bila ditanya kepada Nabi SAW oleh Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, apa yang Nabi takutkan, maka baginda jawab, innama akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillin. Tidak ada benda yang paling aku takuti ke atas umatku melebihi daripada para pemimpin yang menyesatkan. Itu paling Nabi takut, ya, berbanding daripada fitnah apa dia, banjir ke, puting beliung ke. Paling Nabi takut adalah munculnya para pemimpin yang menyesatkan. Bila sebut pemimpin ni, maknanya sama ada ketua ajaran sesat, sama ada ketua yang membawa satu gerakan, aliran, pemikiran, idealisme yang boleh menyesatkan manusia daripada agama-agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan daripada syariatnya. Ya, baik. Okey, ini di antara apa yang disebut bagi ayat yang ke-24, ya. Kemudiannya, manakala ada juga yang ulama tafsir yang menafsirkan adallu katsira, yang menyesatkan itu ditafsirkan bukan para pemimpin kaum Nabi Nuh, tetapi patung-patung berhala. Itu tafsiran kedua. Telah menyesatkan banyak di kalangan manusia, bermula daripada zaman Nabi Nuh alaihissalam sehinggalah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri ada berdoa kepada Allah, ada berdoa kepada Allah Ta'ala ketika baginda membina Kaabah. Baginda berdoa agar Allah selamatkan akidah umat baginda daripada menjadi penyembah berhala dalam surah Ibrahim ayat 35 dan 36. Ini nak katakan Nabi Ibrahim AS ni ketika baginda dah bina Kaabah dengan Nabi Ismail AS, Nabi Ibrahim dah berdoa siap-siap dah, padahal berhala tak ada lagi kat Mekah masa tu. Tapi baginda dah dapat rasa dengan mukjizat yang Allah bagi kepada baginda. Baginda berdoa, ya Allah, selamatkanlah
zuriatku daripada menjadi penyembah berhala. Ya, sebab Kaabah tu kan adalah binaan. Ya, jadi Nabi Ibrahim tak nak menganggapi bahawasanya orang Islam menyembah batu Kaabah tu. Sebenarnya kita bukan menyembahnya, kita hanya menjadikan dia sebagai simbol, ya, untuk kita beribadah kepada Allah, ya, tidak lebih daripada itu. Maka disebabkan kali itu baginda Nabi Ibrahim AS membacakan doa dan surah Ibrahim ayat 35-36. Doa ni kalau boleh amalkan. Ini adalah doa Nabi Ibrahim AS untuk baginda mengajari kita supaya membaca agar Allah jaga akidah kita, daripada kesesatan, daripada menyembah berhala, melakukan syirik, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kerana hal ini orang boleh kembali kepada penyembahan berhala dalam bentuk yang moden. Mungkin bukan lagi sembah patung, tapi mungkin sembah gambar. Mungkin juga bukan dengan sembah gambar, tapi dengan menyembah individu. Ya, menyembah individu pun dalam bentuk penyembahan. Ya, sampai dia sanggup ubah agama dia, ubah prinsip agama dia, ubah iman dia, ubah ketetapan hukum hakam agama dia kerana mendengar kata orang itu. Ada sampai kepada peringkat begitu. Ya, maka ini juga dalam bentuk penyembahan yang moden. Ya, dalam bentuk penyembahan yang moden. Baik. Okey. Kemudiannya kita tengok pada ayat 25. Pada ayat 25 Allah Subhanahu wa taala menyatakan mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Yang bermaksud disebabkan kerana pelbagai kesalahan dosa yang telah mereka lakukan, maka akhirnya umat Nabi Nuh ditenggelamkan dengan banjir dan taufan. Kemudian pada hari akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam nerakanya, maka mereka tidak akan beroleh sebarang penolong pada hari itu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada ayat 25 ini Allah menjelaskan bahawasanya kaum Nabi Nuh diazab oleh Allah bukan kerana satu dosa. Sebab tu Allah tak datangkan dalam bentuk singular, Allah datangkan dalam bentuk plural. Allah Ta'ala tak kata mimma khati'atihim, tapi khati'atihim, maka didatangkan dalam bentuk plural, ya, untuk menunjukkan bahawasanya banyaknya dosa yang telah mereka lakukan itu, dan banyaknya kejahatan dan kemaksiatan yang telah mereka lakukan. Apa bentuk dosa yang telah mereka lakukan? Yang disebutkan oleh ulama tafsir, iaitu dosa mereka menyesatkan orang lain. Ya, dosa mereka menyesatkan orang-orang bawahan mereka. Ya, sebab tu kalau siapa baca dalam sirah, bila Nabi tulis surat, perintahkan sahabat untuk tuliskan surat, dan Nabi kirimkan kepada Raja Rom, Raja Parsi, Kisra, Kaisar, dan mana-mana raja yang lain. Nabi akan tulis nota kat situ, beri aslim taslam, kamu masuk Islam, kamu selamat. Dan kalau kamu masuk Islam, semua orang di bawah kamu masuk Islam, kamu dapat pahala. Tapi kalau kamu tak nak masuk Islam, orang bawah kamu pun tak masuk Islam kerana kamu akan tanggung semua dosa. Itu antara kandungan yang terdapat dalam surat Nabi SAW. Ya, makna katanya Nabi nak bagi tahu kepada kita bahawasanya kebanyakan masyarakat dan rakyat ini mereka mengikut kepada
agama ketua mereka. Macam anak diikut agama mak ayah dia lah. Lazimnya begitu. Ya, kebanyakannya diambil kira sebegitu. Sebab tu ulama letakkan satu kaedah menyatakan an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu akan dicorakkan mengikut acuan agama ketua-ketua mereka. Ya, mengikut acuan agama ketua-ketua mereka. Maka disebabkan kerana itu, dosa yang mereka tanggung ini, pertama dosa kerana mereka sendiri mensyirikkan Allah. Mereka yang create berhala itu dulu. Ya, tapi mereka juga telah mengajak manusia untuk mempercayai kesyirikan tadi. Inilah dosa yang lebih banyak yang telah ditanggung oleh ketua pemimpin di kalangan umat Nabi Nuh alaihissalam. Sebab tu kalau kita baca tentang sejarah berhala dekat Mekah, ada seorang ketua Mekah pada ketika itu, iaitu Amr bin Luhai. Amr bin Luhai yang mana Al-Khuzai, dia ni adalah pemimpin yang pertama di Mekah. Dia pernah jatuh sakit. Bila dia jatuh sakit, dia tawaf dekat Kaabah, dia doa pada Allah, minta Allah sembuhkan dia, tak sembuh. Dia tak dapat sembuh. Dia pergi rawat dengan tabib-tabib yang ada kat Mekah, pun tak boleh rawat dia. Dan sekali orang yang datang, biasalah setiap tahun ada orang mengunjungi Mekah dan memberikan cadangan kepada Amr bin Luhai Al-Khuzai supaya dia pergi ke Syam. Kerana mengatakan di Syam ahli-ahli agamanya lagi hebat, ya, dan mereka ada tabib yang lebih bagus. Bila dia pergi tengok di sana, dia asalnya berada atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila dia pergi, dia tengok mereka ni menyembah patung berhala. Bila dia tanya ni siapa? Oh, ini Tuhan yang menyembuhkan, ini Tuhan untuk bagi rezeki, ini Tuhan. Semua betul-betul. Dia kata, macam mana kamu kata dia Tuhan? Sebab kami pernah mencuba dan dia mujarrab. Itu yang dipanggil mujarrab tu, benda bahasa Arab. Mujarrab tu maknanya benda yang jarrabah, yang sudah dicuba tapi feedback dia bagus. Ya, tapi tak semestinya 100%. Tapi biasalah manusia ni bila dia cuba sekali jadi, dia kira jadi selalu lah. Walaupun ada yang banyaknya tak jadi. Dia macam main judi lah, menang sekali tu ya, oh dia terus kata untung, padahal rugi banyak kali lah. Sifat manusia begitu. Akhirnya dia pun pergi minta kat berhala tu, dia minta sembuh penyakit dia dengan izin Allah Ta'ala. Akhirnya dia bawa balik salah satu daripada batu berhala tu, dia bawa balik Mekah. Dia bawa balik Mekah, dia letak dekat Kaabah. Dan setiap kali datang, dia akan pergi ke situ. Bila orang tanya dia apa yang buat, dia betul kan? Setiap kali dia tawar, dia pergi singgah dia. Dan kali tawar, dia pergi singgah dia. Oh, dia kata, kamu lihat dulu aku sakit kan? Inilah batu perantara yang menyampaikan hasratku kepada Tuhan. Dialah yang membantu supaya Tuhan dengar dan Tuhan sembuhkan aku. Ya? Tapi kalau tak ada benda ni, kita tak boleh beribadat pada Tuhan. Dia orang pertama yang mengubah suai agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sejak daripada hari itu, orang pun pakatlah tawaf itu, pergilah minta dekat berhala. Pergi lama kelamaan, bukan jadi sebiji, tapi beratus patung yang telah dibina di sekitar Baitullah, di sekitar Kaabah. Sebab tu bila Nabi tawan betul Mekah, Nabi hancurkan berhala-berhala itu, sambil Nabi kata kat sahabat, ketika saat kalian menghancurkan patung berhala itu, Allah telah singkapkan bagiku di dalam neraka. Nabi dapat tengok live dalam neraka masa Nabi suruh pecahkan patung yang salah satu yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Nabi kata, aku telah diperlihatkan dia sedang dalam neraka
usus di perutnya telah terjulur keluar, ya, dengan begitu panjang, yujarjir, dalam keadaan perutnya terburai keluar, dia berjalan mengelilingi dalam sekitar neraka Allah, kerana dia orang pertama yang menyuruh manusia menyembah berhala di Mekah ini. Jadi dia menjadi orang pelopor. Jadi disebabkan kerana itu, di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya jangan kita menjadi orang yang mencetuskan sesuatu dosa untuk diikuti, ataupun yang mempromosikan dosa itu kepada orang lain, untuk mengajak orang berbuat kejahatan. Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan kaum Nabi Nuh alaihissalam, kerana bukan satu dosa yang mereka buat, tetapi pelbagai dosa yang telah mereka sesatkan orang lain di atas kekufuran. Selain daripada dosa mereka menyakiti Nabi Nuh, selain daripada dosa-dosa keingkaran maksiat mereka yang telah mereka lakukan, seperti mana ada disebutkan oleh Imam Ibn Kathir dalam kisah para Nabi, antara yang dibuat oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam, iaitu mereka mengubah nasab. Antara kejahatan mereka adalah mereka mengubah nasab ahli keluarga mereka. Maknanya bila mereka tak menyukai kepada sesuatu keturunan, mereka akan ubah nasab orang itu supaya orang itu masuk kepada keturunan orang lain. Dan mereka akan mengubah nama ayah mereka kepada orang lain. Ini antara dosa yang juga mereka lakukan. Selain daripada itu juga, mereka juga melakukan dosa kezaliman, menindas orang lain, dan sebagainya. Okey, Allah Ta'ala sebut hukuman yang Allah timpul kepada mereka adalah ughriqu, Allah tenggelamkan mereka di dalam bah banjir yang besar. Dalam riwayat mengatakan, dia tak sebutlah dalam tafsir ini, tapi saya ada baca dalam kitab Imam Ibn Kathir, menyatakan bahawasanya sebelum Allah nak turunkan banjir, Allah wahyukan Nabi Nuh alaihissalam untuk menanam satu pokok selama beberapa tahun. Jadi Nabi Nuh alaihissalam dengan orang beriman tanamlah pokok tu penuh selama beberapa tahun. Bila pokok tu dah besar, dengan cepat, dengan izin Allah, Allah bagi dia cepat keluar, dan dia kayunya amat besar. Wallahu a'lam. Orang kita pun ada yang kata cengal lah, pokoknya tak tahu lah kayu apa kan. Wallahu ta'ala. Akhirnya daripada kayu itulah baginda Nabi Nuh alaihissalam telah membina kapal. Kerana nak pakai kayu-kayu yang lain mungkin tak boleh bertahan lama bila dia duduk dalam air. Maka sebab tu Allah suruh malaikat menurunkan benih kayu itu dan menyuruh Nabi Nuh alaihissalam menanamnya bersama orang beriman dengan begitu banyak jumlahnya, lalu ditebang dan dibina padanya kapal baginda alaihissalam. Kerana kata riwayat Ibnu Abbas, kapal Nabi Nuh alaihissalam berlayar dalam lautan selama 80 tahun, 80 sana. Ada riwayat kata 40 sana, 40 tahun. Jadi kalau kayu duduk dalam air 40 tahun, lama begitu, rasanya memang kayu tu pun lama-lama jadi lembik lah. Maknanya tempoh yang sangat lama. Maka disebabkan kerana itu, kayu tersebut pun adalah kayu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk baginda membina kapal daripadanya. Sebab tu diorang kata Nabi Nuh menjadi lebih gila. Kayu yang sedia ada kat hutan dia tak nak pakai, dia pergi tanam pokok sendiri, kemudian dia guna pokok yang dia tanam tu sendiri untuk membina kapal, dan baginda membina pula kapal itu di atas puncak bukit. Baginda tidak membina di bawah, tapi baginda membina di atas puncak bukit. Dipikul pula kayu-kayu itu untuk dibina di atas puncak bukit. Dan ketika
Allah Subhanahu Wa Taala sebelum nak mengeluarkan air, Allah, kalau kita baca dalam surah Hud sendiri, Allah bagi tahu dalam surah Hud, cara Allah Ta'ala turunkan air itu direct daripada langit dan juga keluar daripada bumi. Maksudnya daripada bumi ni dia memancut keluar air, dan daripada langit dalam masa yang sama menurunkan air yang sangat deras. Jadi dua sekali keluar, perut bumi dan juga daripada langit. Daripada, sebab tu air pun naik dengan begitu cepat sekali mata, menenggelamkan semua bukit-bukit yang paling ada yang tertinggi dekat bumi ni pun ditenggelami dengan begitu pantas sekali. Kita tengok baru ni banjir pun, sekali mata pun air dan air tak sampai berapa. Ada kawan saya duduk kat Puchong, dia kata tak sampai 20 minit, tak sampai 10 minit daripada bengkel dia nak balik, dia tengok balik rumah dia tenggelam dah. 10 minit je. Dia ingat dia nak patah balik, nak ambil balik, sempatlah nak bawa keluar kereta tu ni, kumpulnya dah habis dah semua, tenggelam. Nak tunjukkan dalam yang masa yang sesingkat itu, apatah lagi zaman Nabi Nuh AS, memang keadaan airnya lagi pantas lah, lagi cepat dia naik, Allah Ta'ala jadikan. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir. Cuma sebelum air itu naik, Allah memberitahu Nabi Nuh, Nabi Nuh tak panggil pun, tiba-tiba Nabi Nuh beritahu ke orang beriman, sekejap lagi akan berkumpulnya mendatangi kita ni semua haiwan. Maknanya Allah ilhamkan pada semua haiwan supaya datang berkumpul dekat kapal yang dibina oleh Nabi Nuh AS. Ini datang secara berpasangan. Lebih daripada dua akan mati. Sebenarnya bukan gajah 2 ekornya, mestilah banyak. Zaman Nabi Nuh tak kalah 2 ekor je. Tapi yang diboleh masuk ke dalam kapal tu yang dapat calling saja. Calling tu, ilham tu daripada Allah lah. Mereka akan datang, jantan dan betina. Selebihnya haiwan tu dia kena mati lah, dia kena sacrifice lah, kena mati. Itu yang disebutkan. Jadi yang datang tu semua yang dua pasangan. Jadi akan masuk memenuhi kapal Nabi Nuh yang bawa semua daripada binatang-binatang yang berkaki lah, berkaki 4 ke, yang macam ular dan sebagainya. Kemudian yang kedua manusia, yang ketiga adalah burung-burung. Dan bila binatang tu duduk dalam dalam kapal tu, apakah dia orang duduk dalam keadaan gerak jalan ke sana kemari? Dalam riwayat Israiliyah mengatakan mereka ditidurkan. Maksudnya mereka tak gerak, tidur saja dalam kapal. Sampailah kapal tu, selama tempoh belayar lah, sampailah kapal tu berlabuh, baru dia jaga. Kalau dah dalam sedar nak terima tu, dia mengadu lah dia nak makan apa. 40 tahun aku nak makan apa gitu. Takkan kalau dimakan haiwan lain, tak adalah haiwan tu pula lepas ni. Jadi bila masuk dalam tu, Allah ilhamkan pada Nabi Nuh AS. Nabi Nuh berdoa pada Allah, akhirnya Allah tidurkan semua burung, ular, semua haiwan dalam tu semua ditidurkan selama sepanjang baginda berlayar berpuluh-puluh tahun itu. Baik. Sampailah Allah Ta'ala tenggelamkan kaum umat Nabi Nuh AS. Baik, ini adalah musibah yang paling dahsyat. Dan masa ketika itu anak Nabi Nuh dengan isteri dia, isteri baginda, tak masuk dalam kapal. Bila baginda dah masuk semua, baginda tengok anak dia Kan'an atau juga namanya Iyab tak berada dalam kapal tu. Rupanya dia berada bersama dengan isteri Nabi Nuh AS, yang rupanya mereka lebih awal telah pergi berselindung di bukit yang bertentangan dengan kapal Nabi Nuh. Mereka tahu akan ada banjir sebab mereka dengar apa Nabi Nuh cakap. Nabi Nuh terima wahyu tu. Tapi mereka faham yang macam mana banjir pun takkan lepas bukit.
Jadi mereka pergi mengembat, pergi bergerak terlebih dahulu, tak tolong Nabi Nuh pergi buat ni. Nabi Nuh duduk sibuk buat lah. Dan mereka pergi ke puncak bukit yang lebih tinggi daripada tempat bukit yang dibina padanya kapal Nabi Nuh AS. Dan mereka duduk bermalam di situlah, berkampung di situ, kerana mereka menjangkakan air tak akan melepasi puncak bukit yang tinggi. Ya, jadi sebab itu Nabi Nuh cari, tak ada. Tapi setelah mana air dah sampai melepasi kepada bukit itu, barulah kapal Nabi Nuh boleh bergerak. Ya, masa itu Nabi Nuh AS mendengar suara panggilan anak dia. Ya, suara anak dia. Ya, rupanya bahawa anak dia tahu yang bahawasanya air itu dapat melepasi puncak bukit. Sebelum tu Nabi Nuh dah ajak dia masuk. Dalam Quran Allah Ta'ala kata Nabi Nuh, ya bunayya yarkab ma'ana, wahai anak, mai masuk bersama dengan aku, wala takum ma'al kafirin, jangan kau jadi termasuk orang-orang yang kafir. Apa jawab anak dia? Qala sa'awi ila jabal, ya, aku akan berlindung di bukit. Maknanya ucapan ini berlaku masa Nabi Nuh AS ajak anak dia naik awal lagi. Naik awal lagi. Tapi dia tak nak. Dia kata dia nak pergi ke bukit sana. Tak apalah, ya, duduklah kat bukit tu. Ya. Sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma', kerana air takkan melepasi pada bukit yang di sana tu. Jawab Nabi Nuh, qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Dengarlah cakap ayat, tak ada orang boleh selamat daripada banjir ni kecuali orang yang mendapat rahmat. Kalau nak dapat rahmat tu, kena naik kapal ni. Ya. Tapi anak dia degil juga. Dia lari macam-macam lah. Dalam riwayat Israeliat kata dia dah masuk, dia lari keluar daripada kapal tu di waktu malam bersama dengan ibunya. Ya. Ada yang riwayat kata daripada awal memang dia dan isinya dengan anaknya memang tak nak masuk, ya, ke dalam kapal tersebut. Tapi kalau baca versi Bible, dia lain sikit. Versi Bible saya ada baca, dia kata anak dia memberontak sebab anak dia tanya satu soalan kat Nabi Nuh. Nabi Nuh tak boleh jawab. Sebab anak Nabi Nuh ni semua lelaki. Semua lelaki. Sam, Ham, Yafis, Pak orang ni semua lelaki. Jadi mereka tanya Nabi Nuh AS, yang masuk orang Islam dalam tu tak ramai. Ya, mereka pun adalah anak-anak. Tapi mereka kata kepada Nabi Nuh, kalau boleh nak bagi mereka berlayar dalam kapal ni, mereka nakkan pasangan. Dia nak partner. Sebab nanti takkanlah duduk membujang sampai mati tak ada anak bina kan. Jadi mereka minta partner. Nabi Nuh tak jawab lah. Sebab tugas Nabi Nuh masa tu nak selamatkan dulu, buat pun nak fikir. Lepas ni boleh fikir, ya, zuriat dan sebagainya tu, ya, tapi dia minta partner. Bila tak dapat salah seorang daripada mereka, iaitu Yab tu, dia memberontak, ya, dia lari keluar, ya, kerana dia nakkan dia ada kenalan wanita yang dikenal daripada kaum Nabi Nuh yang tak beriman tu, ya, untuk dia pergi bersama dengannya. Itu kalau ikut versi Bible. Dan Bible pun mengatakan yang Nabi Nuh bukan orang baik kalau ikut versi mereka lah. Kerana mereka kata Nabi Nuh ni pentingkan diri dalam kepercayaan mereka. Kerana orang tak nak beriman dengan dia, dia berdoa ke Allah, tenggelam bagi mati, dia selamat, keturunan dia selamat. Itu kefahaman mereka lah. Ya? Kita orang Islam tak beriman lah macam tu, ya? Baik. Okey, akhirnya Allah hancurkan mereka, dan tenggelamkan kesemua keturunan zuriat. Inilah ulama kata zuriat umat manusia yang tidak wujud keturunan mereka sampai kiamat. Kerana yang mati tenggelam ni semua tak ada zuriat keturunan, ya, sebab mereka bila dah mati, keturunan mereka memang tak ada lah. Sebab itulah kalau Allah hidupkan mereka, barangkali macam-macam lagi lah bangsa kita di akhir zaman ni. Tapi hikmahnya Allah lenyapkan mereka, untuk tujuan Allah bersihkan bumi ini daripada syirik, ya, bersihkan bumi ini daripada unsur syirik dan penyembahan. Tapi akhirnya kemudian manusia melakukan dosa dan menghidupkan dosa itu kembali.
Okay, baik. Allah Ta'ala alam, kita tangguh sekadar itu, insya-Allah. Ya. Itu dalam ayat 35-36. Dalam doa tu Nabi Ibrahim berdoa supaya Allah Ta'ala lindung keturunan zuriat baginda daripada menjadi penyembah berhala. Ya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, selamat jauhkanlah anak aku dan keturunanku daripada menjadi orang yang menyembah berhala. Ya, kerana penyembahan berhala ni maknanya melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ada buat 2 salam atau 1 salam. Maknanya buat 4 rakaat. Rakaat kedua bangun, terus sambung ketiga, keempat, baru bagi salamkan 1 salam. Itu pun boleh, ataupun kita buat dengan 2 salam pun boleh. Dua-dua. Cuma kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau 2 salam lebih afdal kerana kita baca tahiyat lebih, selawat lebih. Tapi kalau kita hari itu tak apa nak harap sangat, nak iman turun naik, kebetulan hari itu turun sebab hujan pun turun, so boleh lah buat 1 salam. Yang salahnya 4 rakaat tak ada salam dah. Tak ada tayang. Tu ya. Kerana Nabi larang samakan solat sunat dan solat fardu.